Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita nak meneruskan lagi rancangan rawatan kita, iaitu daripada sesi yang ke-9 modul metrik yang bertajuk meramah dan mencegah relapse dan juga kepercayaan. Manakala tajuk untuk kelompok sokongan sosial adalah persahabatan dan juga keseronokan. Okay. Kita tengok meramah dan mencegah relax. Jadi relax ni kita boleh ramal. Sebenarnya bila kita ramal, bila benda tu kita sedar, kita akan mengambil langkah-langkah pencegahan. Itu kaedahnya. Kita kata sini, kenapa pencegahan relax itu sangat penting. Pemulihan lebih daripada tidak menggunakan dadah lagi dan alkohol. Langkah pertama yang dalam rawatan kepulihan ialah berhenti menggunakan alkohol dan dadah. Langkah yang seterusnya ialah tidak memulakan lagi. Langkah ini sangat penting dan proses ini dipanggil pencegahan relapse. Apakah itu relapse? Relapse ialah kembali kepada penggunaan dadah rangsangan, bertindak mengikut tindakan dan corak tingkah laku yang disebabkan oleh dadah perangsang tersebut. Selalunya, tindakan dan corak tingkah laku kembali seperti sebelum penggunaan dadah. Belajar untuk mengenal pasti permulaan relapse boleh membantu seseorang dalam proses pemulihan mencegah daripada relapse. Jadi relapse ni adalah bila kita berhenti, kita menagih. Kita menagih untuk satu tempoh dan kita ambil keputusan untuk berhenti. Bila kita ambil keputusan untuk berhenti, jadi bila ambil keputusan untuk berhenti dan bila kita slip ataupun tergelincir dan kita menagih kembali, itu dipanggil relapse. Okey. Dari segi kita tengok dia punya carta ni, bila dari peringkat step penagihan ataupun stage penagihan, bila kita masuk proses rawatan, kita akan pergi kepada pemulihan. Dan bila lepas pemulihan, ini kita tengok tingkah laku penagihan ada, pemikiran penagihan dan peningkatan emosi. Jadi 3 perkara ini adalah benda yang penting kita boleh lakukan, kita boleh elakkan. Okey. Untuk daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi, dia akan terbahagi kepada dua cabang. Itu cabang yang pertama ialah bila ada pencegahan relapse, maka pemulihan itu akan berterusan. Dan juga jika tiada pencegahan relapse, kita ikut hanyut, mengikut sak budaya penagihan zaman waktu kita menagih, masih memakai pakaian dan corak tingkah laku penagih. Jadi bila tiada pencegahan relapse, maka relapse itu akan berlaku. Kena sikit sebanyak dia akan berlaku. Kita tengok sini tingkah laku penagihan. Apakah itu tingkah laku penagihan? Perkara yang dilakukan sebahagian melibatkan penyalahgunaan dadah dan alkohol dipanggil tingkah laku ketagihan. Ada perkara yang dilakukan oleh seseorang penagih untuk mendapatkan dadah dan alkohol. Macam-macam perkara. Okey. Penyalahgunaan. Untuk melindungi penyalahgunaan dadah atau sebahagian daripada penyalahgunaan, jenis-jenis tingkah laku ketagihan. Apabila tingkah laku ini muncul, seseorang dalam pemulihan perlu sedar serta merta bahawa mereka akan kembali menagih jika tidak mendapatkan bantuan. Ialah antara tingkah laku penagihan ataupun corak-corak tingkah laku penagihan adalah seperti gini. Contohnya awak malas mayat, malah mencuri, menipu, tidak boleh percayai, korbankan maruah, sanggup mengorbankan maruah diri sendiri untuk mendapatkan dadah. Itu antara tingkah laku ketagihan. Kita tengok untuk apakah itu pemikiran penagihan. Pemikiran penagihan bermaksud mempunyai pemikiran bahawa penggunaan dadah okey. Jadi awak anggap awak ambil dadah ni okey. Awak bagi alasan
saya ambil dadah ni sekadar untuk bekerja ataupun untuk bersosial. Jadi di sini kita anggap pengambilan dadah tu okey. Sebenarnya bila kita ambil setiap hari, dia akan menjadikan ketagihan. Bila ketagihan menguasai diri kita, kita tak boleh nak buat apa dah. Kita terpaksa ikut flow, menagih je lah. Okay. Dalam program 12 langkah, ia dipanggil pemikiran yang kotor. Dan beberapa contoh seperti berikut. Tidak mengapa, ianya hanya segelas minuman alkohol. Jadi tidak mengapa. Jadi awak anggap benda ni tidak apa. Tak mengapa awak ambil sikit. Okay. Yang kedua, jika mereka fikir saya menggunakan, lebih baik saya menggunakan. Jadi bila orang kata kita kena main bagai kan, jadi kita pun isaklah. Jadi di sini noyaknya bahawa pemikiran itu ceteknya pemikiran. Jadi betul lah bila kita masuk dalam alam pemulihan, kita akan emosi kita selalu sensitif. Tak boleh orang kata, tak boleh orang tegur. Jadi bila orang tegur, kita mudah nak memberontak. Bila nak memberontak, dia akan pergi kepada relapse. Okay. Yang ketiga, saya sudah bekerja kuat. Saya perlukan rehat. Ini alasan bagi biasanya buruh-buruh atau pekerja-pekerja binaan. Dia dah satu hari suntuk dah bekerja kuat. Jadi malam perlukan rehat. Jadi tak apa ambil dadah. Okay. Bila ambil dadah atau perangsang, dia akan jadi tidak tidur. Bila tidak tidur, besok nak bekerja lagi. Okay. Masuk hari yang ketiga, jalan dah macam ketam dah. Okey. Adakah anda pernah mencari alasan untuk menggunakan dadah? Mana semasa di alam penagihan, kita akan mencipta berbagai-bagai alasan untuk menggunakan dadah. Tak kira lah alasan itu betul ke, alasan itu hampir-hampir betul ke, ataupun alasan itu salah. Alasan itu memang tak patut ataupun tak kena pada tempat. Kita bagi juga alasan. Janji dapat. Okey, itu antara tingkah laku perniagaan. Jadi untuk tajuk ini, dan tajuk yang kedua adalah kepercayaan. Okey, bagaimana penyalahgunaan dadah dan ketagihan memberi kesan kepada kepercayaan anda dan orang yang anda sayang. Jadi bila penyalahgunaan dadah ni, dia gini. Bila peringkat awal, sebenarnya kata contohlah isteri kita, benar orang yang kita sayang, dia akan memberi kesan sebab tingkah laku kita akan berbeza. Zaman kita belum menagih dengan zaman kita lepas menagih. Corak kita. Jadi isteri ataupun ibu ni nak tegur, takut kita marah sebab kita mudah melenting. Jadi masa tu itu adalah kesan yang terjadi apabila kita ataupun kepercayaan yang diberi kepada kita musnahkan. Okay. Jika anda memberitahu seseorang bahawa anda tidak lagi menagih dan mereka tidak mempercayai anda, adakah anda terfikir untuk kembali menggunakan dadah tersebut? Ataupun adakah anda terfikir jika orang lain melayan saya seperti saya masih lagi menagih, lebih baik saya menagih? Jadi di sini nak menceritakan bahawa janganlah kita fikir sekali, fikirlah 2-3 kali, sebab kita pernah menagih dan kita pernah berada dalam rawatan kepulihan. Jadi di sini walaupun orang kata sebenarnya tingkah laku yang kita perlu buat ialah walaupun orang nak kata apa pun, kita terima dan telan je, sebab ia tidak menyakitkan, cuma dia boleh menyakitkan hati sahaja. Jadi penyakit hati ni boleh disembuhkan dengan kaedah kerohanian. Banyak-banyak sembahyang sunat, banyak sembahyang duha. Sebab sembahyang duha ini adalah satu-satunya ubat untuk penyakit hati. Okay. Orang yang bergantung kepada dadah merasakan suka untuk mempunyai hubungan yang jujur dan terbuka. Betul lah. Bila kita bergantung, masa untuk mengambil, mengisap, mencari, menunggu, okey, itu memerlukan banyak masa. Jadi kita bila ada berjanji dengan orang, jadi kita akan jadi tipu lah. Ada perkara yang dilakukan dan dikatakan memusnahkan, ada perkara yang dilakukan dan dikatakan memusnahkan kepercayaan dan merosakkan hubungan. Jadi gapo kita royak ni,
dia akan boleh memusnahkan hubungan kita ataupun memusnahkan kepercayaan orang terhadap kita. Penagihan dadah menjadi lebih penting atau sama penting daripada hubungan orang. Jadi naknya dalam bab bila kita menagih, penagihan dadah memang menjadi lebih penting ataupun perkara utama. Bangun tidur pagi kita hisap dulu, kita ambil dadah dulu. Sampai satu peringkat baru kita boleh keluar. Kalau dah janji pukul 8, pukul 11 kita tak boleh nak keluar lagi di rumah, masih di tengah ambil lagi, itu masalahnya. Okey, apabila penagihan terhenti, bila kita berhenti, kepercayaan itu tidak datang kembali serta-merta. Mempercayai seseorang bermaksud anda yakin anda boleh memberikan harapan padanya. Gini. Jadi maksudnya bila kita berhenti menagih, orang tidak mempercayai kita serta-merta, walaupun kita balik daripada pusat ke ataupun kita balik daripada PPDP ke, pusat pemilihan dadah persendirian. Jadi orang tidak akan, sebab orang sekeliling kita, masyarakat ni dia akan tengok dulu. Mula-mula tanggapan pertama dia tengok macam mana. Okey, tanggapan kedua tengok benar selepas pada sebulan, selepas pada setahun dia akan tengok. Okay. Jadi bila kita balik berhenti daripada menggunakan dadah, kita balik dan kita mempercayai, kita menaruh harapan pada seseorang, contohnya isteri. Okey, mungkin isteri yang banyak bagi sokongan, isteri yang kita meletakkan kepercayaan. Jadi di sini kita kena ingat bahawa orang tidak boleh menjadi yakin hanya kerana mereka mahukannya. Jadi orang nak mempercayai kita, tetapi dia akan bagi masa untuk meletakkan harapan tu. Jadi kepercayaan boleh hilang sekelip mata, tetapi ia juga boleh dibina semula dengan peredaran masa. Okey. Kepercayaan boleh kembali wujud sekiranya orang yang memusnahkan kepercayaan itu. Kepercayaan boleh kembali wujud jika seorang itu berusaha untuk meraih kembali kepercayaan tersebut. Jadi kita kena usaha. Kita kena tawakal, selalu berdoa kepada Tuhan untuk kepercayaan tu. Bila kita berhenti menagih, kepercayaan tu baru ada 10% atau 5%. Jadi 95% lagi kita nak mempercayai. Jadi 95% ni kita kena berusaha. Berusaha ikut jalan betul, hidup macam orang normal lah. Bekerja, kalau ada family, hidup berkeluarga, cara percakapan, cara pemakaian, jaga kesihatan. Okey, kita semua mahu kembali mempercayai seseorang, tetapi ia mengambil masa untuk membina dan menyubuk kembali kepercayaan. Jadi ia akan mengambil masa. Kebiasaannya orang kampung ataupun masyarakat sekeliling, dia akan bagi masa. Bukan dia terus meletakkan tidak percaya kepada kita. Dia akan bagi masa, dia tengok. Sebab kita kadang-kadang kita baru balik pusat 2 bulan, kita dah demand bahawa kita tidak lagi menagih. Kita dalam proses rawatan. Jadi kita demand, kita nak suruh orang mempercayai sepenuhnya. Tidak, orang tidak akan buat begitu. Jadi awak kena ingat bahawa bab kepercayaan ni kita tak boleh nak demand. Sepatutnya bab kepercayaan ni kita kena orang masyarakat sekeliling kita, isteri kita, ahli keluarga kita, ibu bapa kita, dia yang akan meletakkan kepercayaan. Okey. Bagaimana anda menangani perasaan curiga orang lain terhadap ketakutan? Biasanya bab perasaan curiga ni, sebab bila kita baru berhenti menagih, bab perasaan curiga ni tetap ada walaupun sikit, ataupun boleh dikatakan was-was. Bukan orang tak nak percaya, orang percaya tapi was-was. Ingat tu. Okey. Apa yang anda boleh lakukan untuk mewujudkan kembali kepercayaan? Yang pertama, percaya pada diri sendiri, jujur pada diri sendiri, berusaha untuk meraihkan kepercayaan tersebut. Hidup macam orang biasa, jaga kesihatan, jaga personaliti. Bila kita hidup dalam keadaan baik, hutang pun tak banyak, kepuasan dalam perhubungan pun okey. Jadi di situ insya-Allah kita boleh meraih kembali kepercayaan daripada orang-orang yang tersayang dan juga masyarakat sekeliling.
Pemulihan ialah satu perjalanan yang panjang. Meraih kembali kepercayaan adalah sebahagian daripada proses tersebut. Ia mungkin menjadi perubahan yang terakhir untuk berlaku kepada anda. Okey, itu saja untuk tajuk RP dan untuk KSS. Okey, kita tengok persahabatan. Apakah pemahaman anda tentang persahabatan berubah semenjak anda menyertai rawatan? Bila kita masuk menyertai rawatan ataupun pengguna rawatan, persahabatan yang kita lalu dulu zaman menagih kita kena buang. Jadi kita kena cari sahabat baru, hobi baru, kegiatan baru, aktiviti baru, bersosial pula dengan orang-orang baru. Okey, itu kaedah dia. Sebelum anda menyertai pengguna rawatan, persahabatan anda berdasarkan apa? Sebelum mana zaman menagihan dulu, persahabatan adalah berdasarkan dadah lah. Betul. Zaman penagihan memang berdasarkan dadah semata-mata. Okey, yang ketiga, sekarang apakah kualiti yang anda cari dan inginkan dalam seorang kawan? Dalam seorang kawan, kita mencari kawan baru yang jujur, yang mempercayai kita walau apa pun yang kesalahan yang kita buat. Jadi, tapi kita kena berubah lah dan kita kena bertaubat lah. Okey, bagaimana berkawan dengan orang lain membantu dalam kebenaran? Sebabnya kita hidup bermasyarakat. Dalam kawasan tertentu kita ada komuniti. Jadi dalam seorang kawan, kita memerlukan persahabatan yang jujur. Kita jujur pada diri sendiri, bagi komitmen yang baik, tepati janji. Itu antara kaedah-kaedah untuk membantu, dan kita memerlukan kawan kita untuk memberi sokongan kepada kita. Untuk tajuk keseronokan atau fun, bagaimanakah aktiviti yang menyeronokkan dan merelakskan telah berubah sejak anda menyertai? Bila menyertai program rawatan, perkara yang menyeronokkan awak kena cipta. Perkara yang menyeronokkan iaitu kita seronok pergi kepada perjumpaan kelompok usaha bantu ataupun dalam langkah ataupun seronok berjumpa dengan kawan-kawan baru. Jadi kita boleh relax, kita boleh luah perasaan dalam sesi. Itu kaedah dia. Yang kedua, apakah anda buat sekarang untuk seronokkan diri? Untuk sekarang kita dalam program rawatan lagi. Jadi untuk keseronokan dengan relax, kita berkawan dengan yang sepatutnya lah, seperti kawan baru, kita berkawan dengan orang yang punya hobi baru, bersukan dengan kawan-kawan baru. Itu kaedah dia. Jadi keseronokan kita kena cipta. Kita tak boleh duduk saja tunggu keseronokan datang. Tak ada. Okey. Dengan siapakah anda biasa berseronok? Biasanya pada peringkat awal kepulihan, berseronok ni adalah dengan keluarga lah. Dengan anak isteri, dengan ahli keluarga saja. Itu peringkat awal. Jadi setelah kita betul-betul yakin, dan biasanya kepercayaan daripada ahli masyarakat ni untuk satu tempoh-tempoh tertentu mungkin 3-4 tahun atau 4-5 tahun. Jadi di situ kita boleh cuba berseronok dengan masyarakat sekeliling. Bila ada program gotong royong, keluar gotong royong. Berkawan dengan orang yang nak berkawan dengan kita, cukuplah. Okey, bagaimanakah keseronokan membantu anda kekal abstinen dan mengekalkan? Jadi keseronokan dalam kepulihan, keseronokan perlu ada. Tapi keseronokan itu kita kena cipta dan cari sendiri. Jadi di sini keseronokan juga boleh membantu menghilangkan kebosanan, menghilangkan kesunyian, rasa tertekan. Jadi bila kita berseronok dengan kawan-kawan baru, insya-Allah benda-benda ini boleh diatasi. Okey, bagaimanakah anda akan menggabungkan aktiviti dan hobi baru dalam kehidupan anda? Jadi menggabungkan aktiviti dan hobi baru, cuba cipta hobi baru. Habis kadang-kadang bila kita ada satu hobi, kita perlukan perbelanjaan untuk menjadikan hobi kita itu berjaya. Jadi tak apa, habiskan untuk hobi sahaja. Habiskan perbelanjaan untuk hobi. Jadi dengan hobi baru, aktiviti baru, kita boleh melupakan kenangan dan aktiviti lama. Jadi di sini kita kena ingat, kita perlu ada undang-undang atas diri kita sendiri
Untuk hobi dan aktiviti baru. Aktiviti baru dengan orang yang normal adalah aktiviti yang berpada-pada. Tak ada lah sampai contohnya aktiviti memancing sampai 3-4 hari tak balik. Tak logik lah. Jadi berpada. Yang pertama, hobi baru, aktiviti baru dan juga jangan tinggal sembahyang. Itu yang amat penting yang boleh menguatkan semangat kita untuk meneruskan kepulihan. Jadi itu sajalah daripada saya, daripada sesi yang ke-9 hari ini. Dan saya mengharapkan klien-klien boleh mengambil intipati-intipati yang positif untuk anda meneruskan kepulihan anda sekarang. Kepulihan perlu dijaga dan dipupuk sepanjang hayat. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.